Rafizi Ramli bidas pembangkang dakwa PN boleh sediakan angka menerusi pelaporan rasmi. Ngakomeng gesa pimpinan PAS tinggalkan sikap asabiah. Ketua DAP Sarawak dakwa BN Negeri main peranan membuli rakyat. YTL tepis dakwaan perjelas projek One Bestari Net diperoleh melalui proses tender terbuka. Mahkamah Tinggi putuskan dakwaan pembelaan siasatan kes 1MDB Najib Razak adalah tidak berat sebelah. Dan peguam dedah kos guaman 1MDB melebihi 300 juta sejak 2019 perlu dijelaskan kepada rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Ahli Parlimen Pembangkang dibidas kerana memberi alasan kekurangan angka menjadikan mereka tidak menyediakan bajet bayangan untuk dibandingkan dengan belanjawan 2025. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, Perikatan Nasional PN sebenarnya boleh mengumpul angka-angka tersebut menerusi pelaporan rasmi yang dibentangkan di Parlimen setiap tahun bagi tujuan anggaran dan unjuran belanjawan seperti yang dilakukan Pakatan Harapan PH ketika menjadi pembangkang. Katanya menerusi satu hantaran video, PH ketika menjadi pembangkang telah membentangkan belanjawan bayangan setiap tahun dan beliau antara pasukan awal yang menyediakan belanjawan bayangan PH sebelum disambung ahli parlimen yang lain. Menurut Rafizi, 4 dokumen boleh dijadikan rujukan untuk menyediakan belanjawan bayangan, antaranya tinjauan ekonomi tahunan, tinjauan fiskal dan hasil kerajaan persekutuan, anggaran perbelanjaan persekutuan dan perincian jumlah perjawatan seluruh agensi kerajaan. Tambahnya, dokumen bagi belanjawan 2024 yang dibentangkan tahun lepas juga boleh digunakan untuk membuat unjuran bagi tahun 2025. Terdahulu, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menolak gesaan itu untuk melakukannya sambil menyifatkannya tidak relevan kerana memerlukan angka tepat berkaitan unjuran dan butiran pendapatan negara. Dalam perkembangan berasingan, PAS diingatkan untuk meninggalkan sikap asabiah. Ngakomeng mengulas dakwaan ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim bahawa Akta Pembaharuan Semula Bandar URA yang bakal dibentangkan tahun depan bakal menindas golongan Melayu Bandar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT itu turut mengingatkan PAS biar miskin harta tapi jangan miskin minda. Pada 4 September lalu, PAS menyatakan kebimbangan mengenai Akta URA yang wajar dibimbangi. Amzad yang juga pengerusi Lajnah Pembangunan Tanah dan Wilayah PAS berkata, selain penindasan golongan majoriti terhadap kaum Melayu Bandar, 3 isu utama yang dibimbangi ialah pelanggaran hak milik, kesan sosial dan penindasan kepada akta-akta sedia ada. Menurutnya, pelanggaran hak milik tanah mungkin berlaku dengan keperluan untuk kerajaan mendapatkan ambang persetujuan 100% bakal dikurangkan dengan akta baru itu. Nga yang juga pengerusi DAP Perak menegaskan jelas sekali akta yang bakal diperkenalkan itu akan membawa kebaikan kepada semua. Katanya, akta URA adalah satu lagi ancakan paradigma untuk pembaharuan atau pembangunan yang mampan. Barisan Nasional BN Sarawak didakwa memainkan peranan membuli rakyat dan mengeksploitasi sumber asli. Menurut Ketua DAP Sarawak Chong Chien Jen, Kerajaan Persekutuan telah mengambil kesempatan ke atas minyak dan gas asli Sarawak sejak 1980-an. Katanya dalam satu kenyataan, memang benar dalam tempoh yang sama, BN Sarawak dan kroninya mengambil kesempatan ke atas sumber asli negeri iaitu kayu dan tanah serta merugikan rakyat Sarawak. Chong berkata demikian sebagai respons terhadap kenyataan Timbalan Premier Sarawak
Dr. Sim Kui Hian bahawa pembulian semasa pentadbiran bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyebabkan negeri itu tidak mempunyai pilihan selain meningkatkan hasil untuk mendukung pembangunannya sendiri. Pada Isnin lalu, Tun M berkata Sarawak yang kini sudah mencapai status pendapatan tinggi harus membantu negeri yang lebih mundur. Pada awalnya, katanya Sarawak dan Sabah miskin dan bergantung kepada sokongan persekutuan dan kini apabila kedua-dua negeri lebih makmur, sudah tiba masanya untuk mereka mendukung negeri yang lebih miskin. Jom sertai peraduan bersama NetStep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah Belanjawan 2025 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia? Berikan nama individu yang terdapat pada gambar thumbnail NetStep News edisi pagi hari Rabu minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya subscribe channel NetStep TV kerana... Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita NetStep News edisi petang Jumaat 1 November 2024. Pemenang minggu pertama adalah Siti Nur Aminah binti Cik Omar. YTL Power International Berhad menjelaskan pihaknya telah diberikan projek One Bestarinet melalui proses tender terbuka menepis tuduhan salah laku. Syarikat utiliti elektrik itu memaklumkan tender tersebut diberikan apabila bidaan pihaknya adalah yang paling mematuhi teknikal dan efektif dari segi kos berbanding kalangan 18 pembida, menunjukkan keupayaan dan merit syarikat. Pihaknya telah melaksanakan kewajipan kontrak terhadap kerajaan dengan tekun sejak projek itu dimulakan. Katanya dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia, pihaknya tidak melanggar mana-mana terma kontrak atau undang-undang. YTL Power menjelaskan anak syarikat 60% miliknya, YTL Communications Sdn Bhd akan terus memberikan kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang menjalankan siasatan berkaitan perkara itu. Mahkamah Tinggi memutuskan dakwaan pembelaan bahawa siasatan dalam kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dihadapi Najib Razak adalah tidak berat sebelah dan meragukan tidak mempunyai merit. Hakim Datuk Colin Lawrence Secura berkata hal itu kerana siasatan kes 1MDB dimulakan pada 2014 ketika tertuduh masih menjadi Perdana Menteri dan kemudian bersambung pada 2018. Beliau mendapati ia tidak menimbulkan prejudis terhadap tertuduh memandangkan cara pemeriksaan balas terhadap saksi pendakwaan khususnya SP49. Saksi pendakwaan ke-49 SP49 ialah pegawai penyiasat SPRM, penguasa kanan Nur Aida Arifin. Terdahulu, Hakim Secura memerintahkan Najib untuk membela diri terhadap 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram yang membabitkan jumlah yang sama selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie bagi semua 25 pertuduhan pada akhir kes pendakwaan. Hakim Secura turut menolak dakwaan pembelaan bahawa 4 pertuduhan rasuah dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram adalah cacat, berulang dan tidak jelas dan oleh itu tidak mengikut undang-undang dan melanggar Seksyen 163 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ Malaysia. Dalam perkembangan sama, pengamal undang-undang Hanif Katri Abdullah berkata, pendedahan pegawai 1MDB dalam keterangan kes sivil 1MDB terhadap bekas lembaga pengarahnya membabitkan jumlah kos guamannya melebihi 300 juta sejak 2019 perlu dijelaskan kepada rakyat. Menerusi laporan Sinar Harian, ia penting untuk pihak-pihak yang berkenaan di Kementerian Keuangan memberi butiran pendedahan berkaitan nama peguam, jumlah bayaran, tarikh bayaran dan cara bayaran itu dibuat.
Menurutnya, menjadi hak rakyat untuk mengetahui perkara penting itu kerana syarikat 1MDB pada setiap masa material adalah entiti milik rakyat Malaysia yang mana telah pun mengalami kerugian berbilion ringgit dan akan tetap menghadapi kesukaran memperoleh semula kesemua asetnya kelak. Menurut laporan itu dan semasa perbicaraan berjalan, perlu ditekankan beliau tidak berhasrat mendahului keputusan mahkamah walhal video itu tidak ada kaitan langsung menyentuh berkaitan tindakan sivil 1MDB terhadap bekas lembaga pengarah berkenaan. Ia berkaitan keterangan yang telah tertampil dalam perbicaraan secara sendiri menjadi isu yang perlu dijawab oleh pihak berkenaan. Beliau berkata demikian mengulas laporan The Age bertajuk 1MDB spent over 300 million on legal fees to recover its assets since 2019, court told, yang membuat liputan tindakan sivil 1MDB terhadap bekas ahli lembaga pengarahnya dan perbicaraan berjalan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstat News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.